Yang kita belajar hari ini ialah tukar unit masa lagi. Topiknya ialah jam ke minit. Kita nak menukar unit masa jam ke minit. Okey, jadi untuk ni kita tengok ada satu program, iaitu program gotong royong Taman Sejahtera. Okey, kita nampak di situ ada gambar mereka sedang bergotong royong. Kemudian dijalankan selama masa yang program itu berlangsung ialah selama berapa tempohnya tu? 4.5 jam. Okey, jadi soalan dia tanya, nyatakan tempoh program. Nyatakan tempoh program tersebut dalam minit. Inilah dia bentuk soalan yang diberi. Jadi kalau kita lihat di situ, 45 jam nak ditukar kepada minit. Nampak ni? Dan dalam muka surat itu juga ditunjukkan ada dua cara. Baik, sebelum tu cikgu buat ulang kaji. Apa-apa saja unit yang hendak kita tukar, mesti kita tengok berapa minit satu jam. Ini kena ingatlah. Ni memang cikgu dah pesan selalu. Jadi apabila kita nak menukar jam kepada minit, kita kena ingat baliklah apa yang kita belajar ni. Apa ni? 1 jam sama dengan 60 minit. Ni mesti kena ingat ni. Jangan lupa. Boleh? Okey, jadi sekarang kita lihat di sini 4.5 jam nak ditukarkan kepada minit. Kalau kita tengok cara satu sangat mudah. Kita terus sahaja mendarab dengan 60. Nampak di situ? Kerana 60 minit bersamaan 1 jam. Dan kalau kita lihat cara mendarab pun sangat senang. Cumanya cikgu nak ajar di sini, kalau kita nak darab 4.5 darab 60, kita buat macam ni senang. 6 dan sifar di luar seperti contoh yang ditunjukkan. Okey, awak nampak tu? Okay, jadi senanglah. Bila kita jawab, sifar ni terus turun di bawah. Okey, 5 darab 6, 30 kan? Sifar di bawah, 3 di atas. Dan awak jangan lupa, ni kita darab dulu. 4 darab 6, berapa? 24 tambah dengan 3, 27. Okey, sebelum tu kita tengok di sini. Okey, di mana kita hendak meletak titik? Titik perpuluhan, mesti kita tengok hak ni. Yang atas ni, nampak ni? Maknanya di sini ada satu titik perpuluhan dari belakang. Maksudnya titik perpuluhan dia mesti tengok 4.5. Titik dia di sini. Awak jangan letak titik di sini, salah. Faham? Jadi jawapannya ialah 270 minit. Kita kena ingat ni. Itu dia cara dia. 270 minit. Kemudian ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau kita lihat, ada orang dia selesa dengan cara yang kedua. 4.5 jam. Kan? 4 jam. Dia buat macam ni. Dia asingkan 4 jam tambah 0.5 jam. Dia buat macam ni. Kemudian 4 jam ni kita dah tahu. 4 jam tu mestilah apa? 4 darab 60. Kan? Kita dapat ni berapa? 240 minit. Tengok ni. Ada orang dia selesa dengan cara macam ni. Kemudian yang sifar perpuluhan 5 ni ditukarkan kepada pecahan. Terus didarab macam ni. Tengok cikgu buat ni. Kemudian macam biasalah. Kan sifar. Kemudian sama dengan 5 darab 6, 30 minit. Nampak? Di situ. Jadi jawapannya sama juga, 270 minit. Ada orang dia tak berani nak jawab cara satu. Sebabnya beginilah. Cara satu kita kena faham cara mendarab dia ni. Tetapi cara satu cepat sahaja dapat jawapan. Faham? Cara dua macam ni lah. Jadi awak pilih nak cara satu ataupun cara dua. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula muka surat yang sebelah dia tu, muka surat 135, hendak menukar hari kepada jam. Okey, kita tengok betul-betul ni. Besar sangat. Okey, kita nak menukar hari kepada
jam. Jadi kita baca dulu cerita dia apa di situ. Tempoh penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Pulau Jeju, Korea ialah 0.25 hari. Mungkin awak tak biasa apabila menyebut hari dalam perpuluhan. Awak rasa pelik. Cikgu, 0.25 hari tu berapa Okey, ini dia cara dia. Jadi apa-apa saja kita nak tukar. Contohnya di sini dia beritahu hari kepada jam. Apa yang mesti awak ingat? Cepat seorang jawab. Apa yang awak mesti ingat? Kalau hari nak tukar kepada jam. Cepat. Apa yang kita kena ingat? Kita kena ingat 1 hari sama dengan 24 jam. Yang ini memang wajiblah kena ingat. Kalau orang tu dia tak ingat ni, dia memang dia tak boleh buat lah. Sebab ini sangat penting. Faham? Bila awak ingat dah 1 hari 24 jam, senanglah. Cara yang pertama sama dengan tadi. Terus saja kita darab. Nampak ni mudah kan? 0.25 darab 24. Yang ni kita tak boleh letaklah sifar di luar. Kita darab dulu. Baik, cikgu nak awak faham di sini. Apa yang awak kena faham di sini ialah, cikgu buat besar ni. Gitu. Cikgu nak suruh awak tengok sini. Di sini, bila awak mendarab, awak jangan letak lagi apa-apa titik perpuluhan. Faham? Jangan. Kita darab macam biasa. 5 darab 4, 20. Sifar di bawah, 2 di atas. 2 darab 4, 8 tambah 2, 10. Naik 1. Ni, sampailah awak siap. Kemudian, awak tambahkan. Bila awak tambah, awak pun dapatlah sifar 6, sifar-sifar. Masa ni lah baru kita fikirkan dekat mana kita nak letak titik perpuluhan. Jadi, kita lihatlah. Yang mana titik perpuluhan 0.25. Bermakna 2 titik perpuluhan. Maksudnya kita bilang dari belakang lah. Berapa? 1, 2. Kan 2 nombor kan kita bilang dari belakang. 1, 2. Jadi titiknya di sini. Itu dia. Caranya yang penting bagi orang yang dia nak jawab cara 1. Kalau cikgu nak jawab cara 1 lah. Cara 1 mudah bagi cikgu lah. Tapi mungkin ada orang dia susah nak ingat. Walau bagaimanapun awak kena ingatlah cara mendarab perpuluhan memang macam ni. Bukan sahaja nak tukar unit masa. Faham? Jadi cikgu nak awak mahir dengan cara 1. Walau bagaimanapun di sini ada ditunjukkan cara 2. Awak nampak dia buat apa ni? Dia buat garis nombor kan? Nampak? Sifar 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ini ialah dalam pecahan. Ini dalam jam. Jadi dia buat macam tu. Jadi 0.25 hari dia buat apa dia? 1/4 darab 24 jam. Awak faham tak maksud ni? 0.25 ni sebenarnya sama dengan 25/100. Kan? Ingat tak? Kemudian 25/100 ini kepada pecahan. Wajib ingat ialah 1/4. Ni. Jadi yang ini kena ingat yang ni pula. Tu dia. Maka terhasillah 0.25 itu bersamaan 1/4. Baik. Cikgu Reza nak beritahu. Ada orang yang dia mahir matematik. Dia ingat dah. Dia tahu. Cikgu, saya tahu cikgu. 0.25 itu bersamaan 25% dan bersamaan 1/4. Orang yang memang dia mahir ni memang dia terus boleh buat saja 1/4 darab 24 dan dia juga dapat mendapat jawapan dengan cepat iaitu 6 jam. Jadi awak pilihlah nak cara yang mana, cara pertama ataupun cara kedua. Okey, cikgu harap tak kiralah cara mana pun awak boleh jawab untuk menukar unit masa yang ini. Tu dia. Baik, kita tengok muka surat 136 menerangkan, memberitahu cara menukar unit masa ini tahun ke bulan. Macam mana tu? Jadi di sini ada satu cerita tentang planet. Mungkin awak suka minat dengan cerita ni. Iaitu tentang sistem suria. Jadi, kita baca. Planet Zuhal mengambil masa lebih kurang 29.5 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Wow, lamanya.
Awak tak lengkap satu peredaran lagi, satu putaran lagi untuk umur awak yang baru 11 tahun tu. Jadi nyatakan anggaran masa itu dalam bulan. Okey, jadi di sini dia beritahu mengambil masa ni selama 29.5 tahun. Kemudian dia suruh awak nyatakan anggaran masa dalam bulan. Jadi awak kena ingatlah kalau tahun dengan bulan, apa dia? 1 tahun sama berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi macam biasalah dia bagikan kita 29.5, terus saja kita darab dengan 12. Tengok ni cara dia kan? Terus saja darab dengan 12 dan ini cikgu nak awak mahir lah. Cara kita mendarab perpuluhan. Senang sebenarnya kan? Awak darab macam biasa tetapi titik ni letak je titik situ. Bila dah siap tambah barulah kita tengok dekat mana nak letak titik. 1 titik perpuluhan dari belakang sahaja. Maksudnya titiknya bila awak siap di sini. Maksudnya berapa bulan? Anggarannya 354 bulan. Faham? Cikgu harap awak faham lah ni. Tu dia. Okey, kita tengok yang bawah ni. Cara yang kedua macam ni. Macam tadilah. Orang yang mahir. 29 tu kan dia begini. Cikgu tunjuk sini. 29.5 tahun. Kan 29.5 tahun. Jadi 29 ni ialah 29 tahun. Awak kena tahu 29 tu 29 tahun. Sebab tu darab dengan 12. Kan? Kemudian 0.5. Ni. 0.5. Awak kena ingat 0.5. Nah, 0.5 tu ialah 5/10 bersamaan 1/2. Jadi sebab tu lah dibuat 1/2 darab 12. Nampak? Jadi bila yang ini dia dapat 348 bulan. Ni 348 bulan. Kemudian yang ini dia dapat 6 bulan. Jadi dia tambahlah. Dan jawapannya masih lagi 354 bulan. Ini cara yang kedua. Okay, awak boleh pilih tepuk dada tanya selera. Nak jawab yang mana? Nak pilih cara menjawab yang mana?